Okey, kadar perubahan. Okey, perkataan kadar ni dia melibatkan masa. Kalau ada perkataan kadar, kadar tu dia melibatkan masa. Okey, kita ada petua rantai. Okey, kalau tengok kat situ, kamu boleh tengok dekat dalam buku kan? Buku yang coklat tu, petua rantai kita yang ni. dy dt sama dengan dy dx darab dengan dx per dt. Dia senang je sebenarnya cara nak buat petua rantai ni. Okey, kalau dia nak dy dt, okey, dia nak dy dt. So kamu kena buat dy kat atas, dt kat bawah. Kita buat yang ni dulu. dy dt. Kemudian yang ini dengan yang ni kena sama. Kita boleh create sendiri petua rantai nanti. Okey, ni contohlah. Kalau dia nak dy dt, so buat dulu dy, buat dt kat bawah. Kemudian yang ini mungkin V ke, mungkin S ke, depends pada soalan. Macam ni dx kat sini pun mesti kena dx sebab dia boleh potong macam ni, jadilah dy dt, belah kanan pun dy dt. Macam tu. Okey, dy dt kalau cara kita nak sebut dia adalah perubahan y terhadap t. Okey, perubahan y terhadap t. Kalau dx dt, ada perkataan kadar lah. Sebab kadar ni mesti melibatkan masa, t, time. Kalau contoh dy dx tadi, perubahan, dia tak sebut kadar. Perubahan y terhadap x. Macam tu. Kalau melibatkan t, dia ada kadar. Kadar perubahan y terhadap t. Terhadap masa. Okey? Okey, contoh soalan nombor 1. Kita ambil nombor 1. Okey, y sama dengan 1/3 x kuasa 3 tambah 2x. Okey, dan nilai x berubah dengan kadar 0.1 unit per saat. Okey, ayat ini kamu kena tukar dalam bentuk pembezaan. Okey. Okey, nilai x berubah dengan kadar 0.1 unit per saat. Sama juga maksud dia x berubah terhadap masa terhadap t lah. X berubah terhadap t. Maksudnya dx per dt. Itu maksudnya x berubah dengan kadar, x berubah dengan masa lah. X berubah terhadap masa. So, tukarkan ayat itu menjadi dx per dt. Okey? So, sama dengan 0.1. Kamu kena pandai ubah daripada bentuk ayat kepada bentuk pembezaan macam ni. Okay, so dx dt dapat 0.1. So soalannya cari kadar perubahan bagi y. Yang tu pun kena ubah. Apa maksud cari kadar perubahan bagi y? Itu ialah dy dt. Perubahan y terhadap t. Ayat tu. Kadar perubahan bagi y adalah perubahan y terhadap t. Ini yang dia nak. Dia suruh kamu cari dy dt. Apabila x sama dengan 2. 2 unit tu 2. Okay. Okay, so sekarang ni kalau kita nak cari dy dt, okay, kita punya petua rantai. Mesti ada dy kat atas, kat bawah dt. Okay, so dekat sini kalau ikutkan kita mana ada huruf lain dah, kita cuma ada x. So ini adalah dx, ini adalah dx. Okay, okay, dx dt dah ada, ini nilai dia. So kita hanya perlu cari dy dx. So kita kena guna persamaan yang mula-mula tadi, kita buat dy dx. So persamaan kita tadi 1/3 x kuasa 3 tambah 2x. So kita kena buat dy dx. So kita akan dapat 3 darab 1/3 x kuasa 2 tambah 2. So kamu akan dapat x kuasa 2 tambah 2. Okey, bezakan dy dx, kamu akan dapat x kuasa 2 tambah 2. Tapi dia kena suatu nilai. Dia kena nilai nilai, kena ada nilai. Jadi kita kena gantilah nilai x ni. Kena dapatkan nilai x kat sini. Ini maklumat yang diberi tadi. X dia 2. So 2 kuasa 2 tambah 2. So kamu akan dapat 6. Okay. So sekarang kita dah dapat dah dy dx dengan dx dt. So solution dia sekarang dy dt sama dengan dy dx kita iaitu 6 darabkan dengan dx dt kita ialah 0.1. Okay, 6 darab dengan 0.1. So dapatlah jawapan dia 0.6. Okay, dia punya unit dia adalah unit per saat lah sebab y terhadap t. Kalau tak pasti jangan tulis, biarkan saja 0.6. Okay, itu cara kita nak selesaikan soalan yang melibatkan kadar perubahan. Okay, so next cikgu nak tunjukkan, yang ni kena cikgu tunjuk banyak sikit lah. So cikgu pilih soalan nombor 3. Nombor 4 lah, nombor 4, soalan nombor 4 Okay, masih lagi kadar perubahan. Dia tak susah sangat pun soalan ni Okay, nombor 4. Okay, bila kita baca, kita cuba terjemahkan dalam bentuk matematik itu. Perbezaan lah. Isi padu sebuah kon berkurang dengan kadar 20 cm kuasa 3 per saat. Okay, dia mesti dt, per dt. Okay, so isi padu tu yang berubah dengan masa. Jadi kita kena buat dv per dt. Ayat dia tu isi padu berkurang, maksudnya dia berubah terhadap masa. Okay, atau kalau kamu tak pasti, kamu tengok yang 20 tu. 20 cm per isi padu dengan S negatif 1 kan. Ini adalah kita punya unit isi padu. Yang ni adalah unit masa kita. So isi padu per masa lah. Macam tu. Salah satu cara lagi lah untuk kita nak tukar daripada ayat kepada bentuk pembezaan yang ni. Sama ada yang tu ataupun kamu tengok unit dia kat sini. Okay, so dv dt kita adalah 20. Tak perlu tulis unit pun sebenarnya. Okay, kamu just tulis dv dt sama dengan 20 je. Tak payah tulis unit dia. Okay, cari kadar perubahan tinggi kon. Apa maksudnya?
Okay, kita gunakan perkataan tinggi tu sebagai T lah. Nak guna H pun boleh. Biasanya H untuk bahasa Inggeris. Tapi kita kena guna H lah sebab T tu lah kita guna untuk time. Okay, nanti kita confuse time dengan tinggi. Jadi better kita guna yang lain lah. X pun boleh. Okay, katakan kita guna H. Kadar perubahan tinggi kon. Maksudnya perubahan tinggi terhadap masa. Kadar perubahan tinggi kon. Maksudnya perubahan tinggi kon terhadap masa. So cikgu tulis DH per DT. Okay, tinggi kon terhadap masa. Dia nak kita cari. Okay. Jika jejari tapaknya ialah 4. Jejari kita gunalah J, tak apalah, J 4. Okay. So sekarang ni dia nak DHDT. Okay, sekarang kita pun buatlah orang kata eksperimen. Okay. DHDT, kalau dia nak DHDT, so DH perlu di atas. Okay. DT di bawah. Okay. Kalau ikut dekat sini, okay, kita tak ada pun kat sini huruf yang lain. Okay. Huruf yang lain dekat situ. Sekejap DH, DR. Okay, kalau ikutkan tak ada huruf kat sini. Sekejap saya tengok balik. Ini V V. Okey, yang ada dekat situ adalah huruf V lah DV lah, DV. Yang ni pun kena DV lah. Okey. Tapi kita kena DVDT ada. DVDT kita dah ada. DVDT kita dah ada. Yang kita tak ada adalah DHDV. DH dengan DV ni kita tak ada. Okey, yang tu dah kita kena fikirkan yang ni. Okey, cara dia, okey, kamu kena ingat formula mencari isi padu kon. Walaupun tak diberi isi padu, tak diberi persamaan macam tadi. Tadi diberi, sekarang ni tak diberi. Yang ni kamu kena cari formula isi padu kon. Apa formula isi padu kon? V, kita guna V lah V sama dengan 1/3 pi C kuasa 2 H. Ini adalah formula isi padu kon. Okey, so sekarang ni ada V kat sini. Kita nak DHDV. DHDV kita boleh je buat DVDH. Tak ada masalah, nanti kita terbalikkan saja. So yang ni kita buat DV per DH. Bezakan V terhadap H. Yang ni jangan tersilap. Kita nak bezakan V terhadap H, bukan nak bezakan V terhadap J. Ada J kuasa 2. Kita tak nak bezakan V terhadap J. V terhadap H. Okey, so dia sama macam ni lah kalau cikgu tulis 2H V. Kalau cikgu buat DVDH, kita akan dapat 2 kan? Okey, so sekarang ni kamu assume yang ini adalah pemalar. Okey, so H adalah kita punya pemberi ubah tadi. So kalau kita bezakan DVDH, so kita akan dapat yang ni, yang bulat tu. Yang cikgu bulatkan tu. Kita dapat yang ni. So DVDH, kita dapat yang ni. Okey, ada J ni pula. Inilah yang J yang diberi tadi ni. Yang ni kita perlu gantikan. 1/3 pi, J tu kita gantikan dengan 4. Okey. Kalau boleh jawapan kita biar dalam pi. Sebab kalau kita darab dengan 3, sebab tak diberi pun pi tu berapa kan. So kita tinggalkan jawapan kita dalam pi. Yang ini kita akan dapat jawapan dia 16/3 pi. Okey, DVDH tadi. Okey, so sekarang barulah boleh kita jawab. Okey. Okey, soalan kita tadi dia nak DH per DT. DH per DT adalah DH per DV darab dengan DV per DT. Okey, DHDV. Oh, sorry. Yang ini adalah DVDH. Kita nak DHDV. Senang saja, terbalikkan saja. Okey, so 16/3 pi terbalikkan jadi apa? 16/3 pi ni, okey, 16/3 pi ni. Jangan buat 3/16 3/16 pi, salah ini. Okey, 16/3 pi ni adalah 16 pi per 3. Pi tu milik yang atas, bukan yang bawah. Okey, so bila kamu terbalikkan DHDV, kamu akan dapat 3/16 pi. Okey, terbalikkan saja. Kalau sini DVDH, DHDV kamu terbalikkan jadi 3/16. So yang DVDT tadi 20 darab dengan 20. Tapi sebelum tu, cikgu kena ingatkan tadi dah cikgu lupa. Sebab perkataan berkurang tu pun kena betulkan juga. Perkataan berkurang ni kita kena letak negatif berkurang. Kalau meningkat dia positif, kalau berkurang dia negatif. So kena darab dengan negatif 20. So kamu akan dapat jawapan dia negatif 15/4 pi. Okey, ini dapat jawapan ini. Okey, ada tak nak tanya lagi? Mana yang tak faham? Kat mana nak cikgu terangkan balik? Okey ke? Nak satu contoh lagi tak? Nak satu contoh lagi. Kita tengok satu contoh lagi Okey, tengok nombor 7. Muka surat 41. Satu contoh lagi cikgu tunjuk. Muka surat 41. Okey. Habis dah pula page ni muka surat 41. Okey. And then lepas tu satu lagi adalah perubahan kecil. Okay, perubahan kecil dan penghampiran Okey, untuk soalan macam ni, senang je nak tahu. Dia mesti ada perkataan ni, perubahan kecil ataupun penghampiran ayat dia tu. Okey? Okey, perubahan kecil. Okey, simbol dia dia simbol dia macam ni, delta macam ni. Macam tu. Kamu kena buat gitu. Perubahan kecil X. Delta X. Kalau Y, perubahan kecil dia delta Y. Macam tu. Okey? Kalau tengok dekat dalam buku tu muka surat 42. Okey, dia ada bagi tahu kat sini. Delta Y dan delta X ialah perubahan kecil bagi Y dan X. Okey, maka delta Y per delta X, simbol ini bukan sama dengan hampir dengan dy dx. Okey.
So, maksudnya sekarang dia sama je tapi dia hampir-hampir, jawapan dia hampir. Kalau kita buat delta y per delta x, hampir je dengan dy dx. Okay? Terus kepada soalan. Okay? Selesaikan masalah berikut. Okay, nombor 1. Okay. Jejari sebuah bulatan berubah dari 4 cm kepada 4.1 cm. Okey, ayat tu, okey, kita kena ubah dalam bentuk perubahan kecil. Perubahan kecil tu kita kena cari perbezaan. Okey, contohnya dekat sini jejari kan. Okey, jejari dia berubah daripada 4 kepada 4.1. Okey, 4 kepada 4.1. Okey, kita boleh cari perubahan. Perubahan kecil lah namanya. Perubahan kita gunakan delta. Delta apa kat sini? Kita guna jejari, kita buatlah delta J. Guna delta J. Kalau nak guna X pun boleh. Tapi kita guna je apa maklumat yang ada. Kalau dia sebut jejari, kita guna J. Okay, delta J. Cara kita nak cari delta J, kita kena tolak. 4.1 tolak 4. So, kita akan dapat 0.1. Okay, 0.1. Dia, kita senang je nak tahu. Kalau dia meningkat daripada 4 ke 4.1 ke peningkatan, jadi positif. Kalau 4, perubahan dia ke 3.9. Kita kena letak negatif 0.1. Okay. Okay, lepas tu soalannya. Cari perubahan kecil bagi luas bulatan itu. Okay, maksudnya dia nak perubahan luas. So, cikgu gunakan delta L. Ini yang dia nak. Okay, delta L. L lah. Kalau guna BIA. Okay, so kita gunakan L. Okay, so sekarang ni, okay, kalau dia nak delta L kan? Okay, so menggunakan ni formula sebenarnya. Formula yang diberi kat atas tu. Okay, kalau cikgu buat sini delta Y, delta Y per delta X, cikgu ubah jadi delta L per delta J. Okay, delta L per delta J menghampiri dl per dj. Okay, ubah daripada atas jadi bentuk macam ni. So, kalau dia nak delta L, so dl per dj darab delta j. Nampak? Jadi macam ni. Okay, so maksudnya sekarang, delta j kita dah ada 0.1. Kita perlu cari dl per dj. Luas bagi bulatan terhadap, perbezaan luas bulatan terhadap jejari. So, kita kena adalah formula bulatan. Okay, so apa formula bulatan? Ini kenalah ingat formula bulatan. So, formula bagi luas bulatan L sama dengan pi J kuasa 2. Okay, bila kita ada L dengan J kat sini, kita bolehlah buat dl per dj. Okay, bezakan L terhadap J. Okay, sama juga macam ni kalau cikgu buat L sama dengan 2J kuasa 2 kan. So, kalau kita nak bezakan dl dj, kita ambil kuasa ni kita letak depan 2J, kuasa yang ini kita tolak 1, tinggal 1 kan, dapatlah 4J. Okay, so kalau dia melibatkan pi macam ni, samalah juga. 2 kamu letak dekat depan, pi ni suatu constant value juga, nombor, J kuasa 1. Jadilah 2 pi J. Okay, 2 pi J. Okay, ada J dekat sini. J tu kita nak gantikan dengan apa? Sebab dl dj perlulah suatu nombor. Jadi J tu kita nak gantikan dengan yang mana? Okay, J kita perlu gantikan dengan 4 yang asal. Jangan gantikan dengan 4.1. Gantikan 4 yang asal. So, 2 pi darab dengan 4. So, dapat 8 pi. Okay, so sekarang untuk mencari delta L, okay, boleh je guna simbol sama dengan ataupun kita guna hampir. Sebenarnya kita tak boleh guna sama dengan, nampak ni hampir. So, kat sini hampir. dl dj kita ialah 8 pi darab dengan dj. Darab dengan delta J iaitu 0.1. Okay, so kita akan dapat jawapan dia 0.8 pi. Okay, inilah soalan yang berkaitan dengan perubahan kecil dan penghampiran. Ini simbol penghampiran. Perubahan kecil mestilah nilai awal, nilai akhir tolak nilai awal. Nilai akhir dia 4.1, nilai awal dia 4. Okay, kalau kita buat dl dj, nilai j kat sini perlu kita gantikan dengan nilai j yang awal. Jangan gantikan nilai j yang akhir tu. Okay, so itu adalah satu contoh. Cikgu ambil lagi satu contoh. Soalan 4. Cikgu pilih soalan 4. Soalan nombor 4. Kat rumah cikgu ni hujan ni. Okay, macam cikgu kena start awal, takut kilat kan. Okay, nombor 4 kan, last lah, cikgu rasa ni last. Okay, diberi y sama dengan 15, x kuasa negatif 4. Cikgu tukar terus cari nilai dy dx apabila x sama dengan 2. Ikut saja, dia suruh cari dy dx, kita cari dy dx. Negatif 4, 15, x kuasa negatif 5. Okay, negatif 60 per x kuasa 5. Okay, kita dapat dah. Seterusnya, carikan nilai hampir bagi 15 per 1.984. 98 kuasa 4. Okay. So dekat sini kan kamu akan dapat yang ni kena ganti dulu sebab diberi kat sini x dia sama dengan 2. Kamu gantikan negatif 60 per 2 kuasa 5 ni. So kamu akan dapat jawapan dia negatif 1.875. Okay. Okay, nilai hampir Okay, soalan dia nak carikan nilai hampir bagi 15 per 1.98 kuasa 4. Okey, kita anggap 1.98 ni adalah x
X. Okey, kalau ikutkan dekat sini, kalau 1.98, X kita tadi 2 kan? 2. Okey, so X asal kita ialah 2. Okey, dia berubah kepada 1.98. So kalau ikut kat sini kita boleh dapat delta X. Delta X kita adalah negatif 0.02. Kita ambil 1.98 tolak dengan 2. Yang ni adalah yang asal. Okey, kita tolak dengan ini dapat negatif 0.02. Okey. Okey, kita dapat dah delta X dekat situ. Okey, kemudian nilai hampir bagi 15 per... Okey, sebenarnya dia nak, soalan ni, dia nak delta Y, nilai hampir bagi 15 per 1.9804 ni. Okey, yang ni, kalau kita gantikan X ni dengan 1.98 dengan X, dia akan jadi bentuk macam ni tau. Okey, ini adalah nilai Y kan? Okey, sebenarnya soalan dia nak delta Y. Dia suruh kamu cari delta Y. Okey, so kalau dia nak delta Y, kita dah cari dy dx. So kalau ikutkan formula nak dapatkan delta y, kita kena buat dy dx, kita darabkan dengan delta x. Okay, kita darabkan dengan delta x kat situ kan. So delta x kita dah ada, negatif 1.875. Okay, lepas tu kita punya delta x tadi pun kita dah dapat dah ini. So kita just gantikan saja. Ini negatif 1.875. Okay, darabkan dengan negatif 0.02. So kita akan dapat 0.0375. Okey. Ini adalah perubahan bagi y. Okey. Sebenarnya tak selesai lagi ni. Soalannya macam ni. Carikan nilai hampir bagi 15 per 1.9404 ni. Okey. Nilai hampir. Satu lagi yang cikgu kena bagi tahulah. Nilai hampir. Nilai hampir bagi y bukan delta y. Ini perubahan y. Nilai hampir bagi y adalah y tambah dengan delta y. Kalau nilai hampir bagi X adalah X tambah delta X. Okey, so soalannya dia nak nilai hampir bagi Y. So kamu kena cari nilai bagi Y campurkan dengan delta Y. Okey, so nilai bagi Y kita ialah yang ini tadi, nilai Y 15 per X. X tu kena gantikan dulu. 15 perkan dengan X kita adalah 2 tadi, 2 kuasa 4. Tambahkan dengan delta Y yang kita dapat yang ni tadi, 0.0375. Kamu kena kalkulate ni. 15 per dengan 2 kuasa 4 tambah dengan 0.0375. So dapat 0.975 dekat sini. Ini baru jawapan dia. Sorry Nilai hampir bagi Y. Kena betulkan dia punya ayat. Nilai hampir bagi Y tak sama dengan perubahan kecil bagi Y. Ni. Nilai hampir bagi Y mesti nilai Y campur dengan perubahan Y. Ini. Jadi tak ada dalam formula, kamu kena ingat.